Jadi untuk waktu ini kita nak meneliti dan juga melihat lagi antara isu ataupun berkait dengan pendakwaan yang berlaku pada hari ini. Bersama dengan saya menerusi dalam talian ketika ini Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh perincikan ataupun membantu orang ramai untuk memahami dari segi siasatan dan juga pendakwaan yang dilakukan ataupun yang dikenakan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. 6 pendakwaan tersebut, mungkin Datuk Seri ada pandangan berkait dengan perkara ini dan bantu kami untuk memahami dari segi pendakwaan tersebut. Selalunya kita kena faham, iaitu siasatan dijalankan oleh SPRM sebab SPRM mempunyai kuasa untuk menyiasat kes-kes rasuah dan salah guna kuasa. Dan sudah tentu apabila keterangan-keterangan sama ada daripada saksi dan dokumen selalunya, jadi file itu apabila cukup keterangan dan file itu akan diangkat kepada Timbalan Pendakwa Raya ataupun Pendakwa Raya AG. Jadi keputusan asalnya ataupun keputusan yang akan dibuat adalah oleh Peguam Negara. Itu di antara cara-cara, iaitu cara-cara atau prosedur yang sebelum seseorang itu didakwa di mahkamah. Dan saya dapati bahawa dalam kes ini, kalau kita tengok dalam tuduhan tadi, iaitu 4, iaitu kes SPRM, tapi saya baca sebentar lalu, ia lebih kepada Seksyen 23 lah. 23 Akta SPRM 2009, maknanya ia lebih kepada salah guna kuasa. Dan juga 2 lagi pertuduhan menjurus kepada AMLA, iaitu anti-money laundering lah. Itu mukadimah lah. Ya, Datuk Seri, mungkin boleh juga menjelaskan dari segi persepsi, kerana bagaimana kita nak memahami ataupun membetulkan persepsi bahawa pendakwaan ini bukan bermotifkan politik, atau bagaimana sebenarnya konteks dan juga peranan yang dimainkan oleh SPRM dengan pemain-pemain politik, figura-figura politik dalam beberapa siri, sama ada di Dewan Rakyat maupun malam tadi di Melewa dan sebagainya, menyifatkan ianya adalah bermotifkan politik. Bagaimana kita nak memahami dalam konteks pendakwaan pada hari ini, Datuk Seri? Itu sama ada motif politik ataupun tidak, saya tak tahu. Tetapi sebagai bekas pegawai BPR lah dan kini SPRM, selalunya tugas SPRM ni adalah melaksanakan, menjalankan siasatan dengan terperinci dan mendapatkan keterangan-keterangan yang benar dan bukan dibuat-buat. Itu maknanya apabila seseorang itu didakwa, maka sudah tentu keterangan-keterangan yang ada itu selalunya adalah mencukupi, mungkin lebih daripada 90%, keterangan-keterangan seperti saya nyatakan tadi daripada saksi-saksi, daripada dokumen, dan yang paling mustahak sekali bukan SPRM. Yang paling mustahak sekali ialah apabila file itu diangkat kepada Peguam Negara, adalah menjadi tanggungjawab Peguam Negara untuk membaca balik file itu dan melihat sama ada cukup ke tidak bukti-bukti. Contohnya kita nak charge, nak dakwa di bawah Seksyen 23. Cukup ke ingredient 1, 2, 3, dia tengok cukup. Bahawa AMLA cukup dan dia akan memberi keputusan untuk mendakwa. Itu adalah proses yang dilaksanakan. Tapi kalau nak ada-adakan tambah maklumat, tak ada. Tapi kita kena ingat, ini hanya masih lagi dalam proses pendakwaan. Bukan lagi seseorang itu bersalah. Jadi kita ada peluang untuk fight. Dan saya tengok pula Ashraf, walaupun barisan pendakwaan ni kuat, tapi barisan-barisan daripada pihak satu lagi tu lagi kuat. Dia ada Taqiyuddin, dia ada Datuk Rosli Dahlan. Ini adalah tokoh-tokoh yang bisa. Tapi itulah satu keistimewaan apabila kita melihat kepada kes-kes white collar crime ni. Selalunya apabila mereka kena tahan, kena tangkap, kena dakwa, mereka mempunyai wang dan sudah tentu boleh mengambil, mendapat khidmat peguam-peguam yang terbaik. Itu kelebihan lah. Jadi untuk orang miskin, kalau kita kena, payahlah. Selalunya kita dapat peguam-peguam yang percuma kan. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihan dari segi white collar criminal, bukan saja di Malaysia, bahkan juga di seluruh dunia. Ya.
Datuk, saya nak bawa perbincangan kita. Datuk juga bekas Presiden Transparency International Malaysia. Penting dalam perkara ini kerana salah satu pertuduhan adalah melibatkan salah guna kuasa. Saya nak membawa perbincangan kita kepada urus takbir yang baik. Kita mengenepikan kes ataupun pendakwaan yang berlaku pada ketika ini, tetapi untuk moving forward menuju ke hadapan, penting untuk satu urus takbir kerajaan yang baik dalam pengurusan kewangan, tata kelola kontrak, pemberian kontrak, penganugerahan kontrak dan sebagainya. Pandangan Datuk Seri, moving forward, apa lagi yang boleh kita lakukan dalam memastikan bahawa urus takbir kerajaan, Kementerian Kewangan terutamanya, penyaluran dana, pemberian penganugerahan kontrak selepas ini dijalankan dengan tata kelola yang lebih baik dan telus, Datuk Seri? Ini pengalaman saya 40 tahun lah kerja dengan BPR lebih kurang 20 tahun dan juga dari segi fraud, anti-fraud lah lebih kurang 20 tahun. Saya berarti yang paling utama sekali ialah Perdana Menteri lah. Ya. Orang yang pertama. Jika sekiranya Perdana Menteri itu mempunyai ikhtiam politik nak hapuskan rasuah, ia akan boleh membantu mengurangkan rasuah negara ini. Jika sekiranya tidak ada ikhtiam politik dan juga tidak ada intellectual honesty, iaitu tidak walk the talk, maka sudah tentu ini akan menghancurkan negara. Sebab kita kena ingat, setakat ni saya tengok PM10 ni, saya tengok cara-cara dia bagi, ni saya tak ada parti mana-mana, ini saya neutral. Saya dapati bahawa beliau PM10 ni adalah salah seorang daripada, ataupun seorang yang memasukkan apabila berjumpa dengan media, banyak kali saya cakap, iaitu selain daripada kos sara hidup untuk menghadapinya, yang kedua ekonomi, dia juga menekankan bahawa dia akan menghapuskan rasuah. Jadi ini adalah poin yang paling mustahak yang saya sangat setuju, sebab rasuah adalah segala-galanya ibu kepada masalah. Masalah tak stabilnya politik, masalah ekonomi, masalah sosial, dan juga ia melibatkan rakyat. Jadi ini adalah waktu yang terbaik jika sekiranya Perdana Menteri ini teruskan usaha dia untuk menghapuskan rasuah, tetapi ia juga hendaklah walk the talk. Sebab orang pun nak tengok, kita sekarang ni belum lagi tengok. Tapi we have to be fair lah. Dia baru 2 bulan, 100 hari dah. Ya. Kita akan tengok dalam masa setahun. Dan yang paling mustahak juga ialah menteri-menteri itu hendaklah juga ikuti. Kita tak mahu saja Perdana Menteri lah setakat ni duduk cakap rasuah-rasuah, tapi anti-rasuah. Tapi apa pula menteri-menteri lain dan juga pegawai kerajaan kanan lah, supaya kita meneruskan, supaya tujuan kita yang asal adalah, yang utama adalah untuk menghapuskan rasuah. Kalau hapuskan rasuah, seperti saya nyatakan tadi, kalau kita bercakap mengenai kontrak, seperti yang ditanya tadi. Kontrak ni, beza dia apabila kita memberi direct nego ni, maknanya kita beri teruslah kepada syarikat tanpa ada bidding, tanpa syarikat lain memasuki untuk bertanding, harga berapa, kelebihan dia apa, kita akan bagi terus. Jadi itu selalunya kita lebih pergi kepada kroni. Dan yang kedua, kosnya semakin tinggi. Kalau kita bagi direct nego ni, selalunya kontraktor ni dia akan ambil untung minimal 50%. Tapi kalau ada unsur-unsur rasuah ditambah-tambah tu biasalah kan, lagi tinggi. Tetapi dari segi open tender dia lain. Selalunya keuntungan yang dibuat oleh syarikat-syarikat atau kontraktor adalah 15% hingga 20% saja. Maknanya kita akan rugi 30%. Tetapi tak semestinya kita buat open contract, open tender ni 100% bagus, telus. Tapi ia berdasar kepada manusia. Pada jatuh kuasa lah. Selalu kita ada 3 jatuh kuasa tu. Jatuh kuasa kewangan, hendaklah orang yang telus dan baik. Pastikan pilih orang wibawa, jawatan kuasa kewangan, jawatan kuasa teknikal, dan satu lagi board. Kadang-kadang 3 board ni telah dipengaruhi nak bagi ke kroni. Itu adalah satu penyebab yang utama. Tetapi kita kena ingat, iaitu apa saja sistem yang kita buat yang terbaik, bukan? Katalah sekarang kita ada e-procurement. Nak masuk kontrak melalui procurement, melalui sistem. Tetapi akhirnya yang mendapat information itu adalah manusia. Jadi manusia ni kita lemah, boleh manipulate, dan juga kita ni kreatif dari segi penipuan lah. Masuk orang ni, kadang-kadang dokumen tu cukup, kita buang satu tak cukup, terus kita tak layak. Jadi ini adalah isu integriti. Sekuat mana pun undang-undang yang kita ada, jika sekiranya pengawal iaitu handler ni tak ada integriti, saya rasa susah juga. Itu juga saya suka. Suka juga memberi pandangan, iaitu kalau kita pergi setengah negeri lah, walaupun Singapura dia ada yang tak baik, dia ada lah segi banyak, tapi kebaikan dia satu ialah dari segi enforcement. Dan juga masyarakat dia pun takut juga, iaitu dia di sana mungkin dia pagar dengan dawai.
Sebab dia tahu orang takut nak tebuk. Ya. Tapi di Malaysia ni kita pagar dengan semin pun orang nak cuba cari juga nak tebuk. Contohnya saya bagi akta lompat parti. Kita dah buat cantik dah, tapi ada saja yang Pak Wan dia kata boleh tak boleh. Jadi itulah, ini adalah isu integriti, isu manusia. Ya. Jika sekiranya kita dapat memperbaiki manusia, saya rasa kita hanya perlukan satu sistem yang paling mudah yang dibuat oleh UiTM dan ikuti itulah. Datuk Seri, secara ringkas, mungkin Datuk Seri boleh wrap up dari segi terutamanya melibatkan usaha untuk memastikan bahawa urus takbir yang baik itu dapat dilaksanakan pada masa-masa akan datang, terutamanya dalam urus takbir kerajaan ini, Datuk Seri. Yang pertama, hak cukuplah terlibat dalam rasuah. Sebab rakyat sekarang bukan macam dulu. Kita tahu. Dan yang kedua, kita kena ingat dari segi undang-undang jenayah ni tidak ada masa. Maknanya jika sekiranya kita berkuasa hari ini, tetapi satu hari kita boleh kena juga ditangkap dan didakwa. Apabila implikasi kita didakwa, bila kita ditangkap adalah begitu teruk sekali. Kita akan dihindar, kawan-kawan lari, family juga begitu, dan juga masa depan begitu gelap sekali. Bukan kepada kita, bahkan anak cucu tanggung malu. Dan satu lagi, pastikan bahawa kita jangan saja selalu juga terutama sekali dari segi undi, iaitu pilihan raya negeri akan datang, iaitu saya harap kita maknanya pastikan bahawa apabila kita nak menang dalam pilihan raya tu, bukanlah kita menggunakan duit, tapi bagi tahu kepada rakyat apa yang kita boleh buat, terutama sekali boleh memperbaiki kehidupan rakyat dari segi ekonomi. Bukan hanya memberi duit tapi mempengaruhi, sebab kita kena ingat, kita faham iaitu memanglah kita lepas ni boleh pergi Mekah minta maaf dengan Tuhan, tetapi kita kena ingat di akhirat nanti, iaitu apakah kita nak minta, kita terpaksa minta juga maaf daripada ayat 32 juta ni. Ya. Itu adalah satu perkara yang paling mustahil. Dan kita ingat dari segi rasuah ini adalah satu perkara yang bukan boleh melibatkan implikasi yang kecil. Contohlah, kalau saya bagi, iaitu kalau kita bunuh seorang itu adalah satu masalah kita dengan family. Tetapi rasuah ini adalah satu perkara, apabila kita ambil rasuah, RM1 itu adalah duit, RM1 itu adalah untuk kita beli ubat untuk orang-orang kampung. Baik. RM2 kita ambil itu adalah untuk membuat hospital, kita buat sekolah sebagainya. Itulah. Jadi kita ini ingat, dan akhir sekali, apakah kita sanggup makan malam dengan anak kita, dengan cucu-cucu kita, dengan duit yang haram. Apakah kita sanggup? Baik, terima kasih Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, berkongsi pandangan melibatkan isu terutamanya dari segi salah guna kuasa dan juga pengubahan wang haram serta penambahbaikan dalam urus takbir kerajaan.